Hai guys, kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Hari ini kita akan mendedahkan agenda Illuminati di dalam pemberian vaksin COVID-19 di Malaysia. Akhirnya kita dapat bukti ini adalah daripada angkara-angkara Illuminati yang akan menyebarkan agenda mereka di Malaysia ni. Contohnya, kita akan lihat satu persatu kejadian yang berlaku ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin diberikan suntikan COVID. Selama ni ramai yang menolak vaksin COVID ni, ramai yang membuat spekulasi mereka sendiri. Kononnya ini adalah agenda Illuminati. Kononnya di dalam vaksin tu ada nanorobot yang akan dimasukkan ke dalam badan manusia dan kita akan dapat dikawal oleh mereka. Pertama sekali kita tengok antara bukti-bukti yang disebarkan secara meluas mendedahkan agenda Illuminati ni. Kita akan cuba analisis satu persatu apa yang terjadi semasa pemberian vaksin COVID-19 kemarin. Kalau kita tengok gambar ni, ini adalah ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima suntikan. Kalau kamu tengok nurse tu, masa dia angkat baju Tun Muhyiddin tu, kalau kamu tengok di celah-celah di antara nurse yang berbaju putih dengan berbaju biru, kita boleh nampak satu bentuk tiga segi di sana. Dan kalau tiga segi ni apa selalu dia? Tiga segi adalah simbol mata Dajjal. Ini adalah antara bukti pertama COVID-19 adalah agenda Illuminati. Tapi tidak berhenti di situ. Kita akan teruskan dengan analisis seterusnya. Sekarang kita tahu yang Tun Muhyiddin Yassin telah pun diberikan suntikan daripada Illuminati ini. Kita tengok pula orang kedua yang akan dikawal oleh Illuminati ini. Ini adalah Datuk Nor Hisham Abdullah. Kalau kita tengok di gambar ni, analisis original dibuat oleh Muhammad Nafis. Katanya di sini, nampak tak tu guys? Posisi dia cucuk dalam bentuk H. Dan huruf H ada dalam ejaan. Ejaan apa? Y-A-H-U-D-I. Ini adalah bukti kedua kenapa vaksin COVID-19 adalah agenda Illuminati. Tapi tidak berhenti di situ, kita akan masuk dengan lebih dalam lagi. Sekarang kita tengok gambar ni pula. Ini adalah sebuah rakaman live yang disiarkan secara langsung di Facebook, disiarkan oleh Berita RTM. Dan kalau kita tengok di sini, Tan Sri Muhyiddin Yassin seakan-akan tersenyum, kan dia pasrah dan reda untuk bersekongkol dengan Illuminati. Dan kalau kita tengok, bukan sahaja dia berseronok-seronok untuk menerima vaksin COVID-19 ni, kalau kita tengok di bahagian atas kiri, ada bertulis live, tulisan putih dalam kotak berwarna merah. Kalau tulisan live ni diterbalikkan, ia akan menjadi EVIL, maksud jahat. Ini adalah antara bukti vaksin COVID-19 adalah agenda Illuminati. Tidak berhenti di situ. Kalau kita tengok di sebelah pula, ini simbol apa? Ini adalah sebuah simbol mata. Simbol mata ialah sinonim dengan simbol simbol mata sinonim dengan simbol Illuminati. Bukan itu sahaja, kalau kita tengok nombor di sebelah tu, angka kononnya orang yang sedang menonton live tu 21.8 ribu. Cuba kalau kita tengok betul-betul, 21.8 campur 644.2, sebuah angka yang tidak tahu dari mana dan tidak masuk akal. Kalau ditotalkan ataupun dijumlahkan akan menjadi 666. 666 adalah simbol kepada syaitan. Ini semua memberikan bukti yang COVID-19 adalah agenda Yahudi Illuminati yang mahu mengawal dunia. Dan sekarang kita dapat lihat Dr. Nor Hisham dan Tan Sri Muhyiddin telah menjadi mangsa mereka. Apa yang akan terjadi dengan kita? Itu adalah memes-memes yang keluar selepas COVID-19 diberikan kepada beberapa orang. Itu adalah realiti dia, di mana memes-memes tu sebenarnya adalah untuk menyindir orang-orang yang betul-betul taksub dengan penolakan COVID-19 ataupun penolakan vaksin COVID-19 ni. Sebab ada di antara orang-orang yang percaya
dengan teori konspirasi, ada orang yang percaya dengan spekulasi-spekulasi kononnya COVID-19 ni adalah satu alat untuk mengawal populasi. COVID-19 adalah agenda daripada Yahudi dan Illuminati. Sebab di kalangan golongan-golongan marhain macam kita ni, banyak yang kita dengar cerita-cerita seakan-akan menidakkan COVID-19, seakan-akan menidakkan keberkesanan vaksin COVID-19 ini. Dan apa yang dibualkan di kalangan golongan-golongan marhain, apa yang dibualkan di kalangan orang-orang bawahan macam kita ni, tidak disiarkan ataupun tidak dipaparkan di media arus masa ataupun tidak dipaparkan di mainstream. Saya faham sentimen orang-orang yang percaya dengan konspirasi teori ini. Goers yang follow Kubi-Kubi Go, anda tahu yang Kubi-Kubi Go dan juga saya sinonim dengan kisah-kisah teori konspirasi Illuminati ini. Kubi-Kubi Go itu sendiri adalah sebuah channel yang giat berkongsi kisah-kisah pasal Illuminati dengan harapan dapat memberikan kesedaran kepada anda tentang apa yang berlaku. Tapi sejak kebelakangan ni, perkongsian tentang Illuminati dan konspirasi teori ini hilang arah. Orang cuma berkongsi sebab sensasi. Orang cuma berkongsi sebab itu adalah kisah yang menarik untuk dibincangkan. Sekarang objektif utama untuk berkongsi kisah pasal Illuminati ini bukan lagi untuk menyedarkan orang, tetapi sebagai sebuah benda yang trending untuk dibincangkan. Saya yakin ramai di luar sana tu yang percaya bulat-bulat dengan apa yang disampaikan, khususnya daripada influencer-influencer ataupun daripada orang-orang yang terkenal, tanpa mereka menjalankan penyelidikan mereka sendiri. Poin saya di sini, perkongsian teori konspirasi Illuminati ini sekarang sudah out of hand. Sekarang sudah melampau dan terlebih-lebih. Ada yang mengaitkan benda sekecil zarah pun dengan Illuminati. Iya, Illuminati itu memang wujud. Iya, memang ada gerakan New World Order. Iya, memang ia dipelopori oleh setengah organisasi besar di dunia. Itu memang kita tidak dapat sangkalkan, itu memang kita tidak dapat nafikan. Macam yang saya cakap tadi, saya juga sebahagian daripada anda yang percaya dengan teori konspirasi Illuminati. Tapi untuk mengaitkan benda yang tidak masuk akal, untuk mengaitkan semua benda dengan Illuminati, khususnya benda-benda yang sepatutnya memberikan kebaikan kepada kita, kita kaitkan pula dengan teori konspirasi Illuminati dan kita menolak benda tu yang kemudian akan memberikan keburukan kepada kita. Apa tidaknya kerajaan membuat pelbagai peraturan untuk memaksa rakyat Malaysia untuk mengambil COVID. Ini disebabkan oleh teori-teori konspirasi yang tidak masuk akal disebarkan ataupun tersebar di kalangan rakyat di luar sana. Untuk percaya dan taksub dengan teori konspirasi ini adalah satu benda yang agak kronik dan agak membahayakan bagi generasi seterusnya. Antara golongan yang membimbangkan saya ialah golongan kanak-kanak ataupun budak-budak yang terlalu percaya dengan apa yang diorang baca dan lihat. Mereka akan membesar untuk taksub dengan benda-benda macam ni sebab mereka digalakkan oleh orang-orang yang diorang follow. Bagi saya, apa yang orang patut buat kalau mereka tengok teori-teori konspirasi macam ni, diorang perlu buat penyelidikan diorang sendiri. Diorang perlu tengok betul ataupun tidak. Diorang perlu buat keputusan tu sendiri, bukan buat keputusan disebabkan ada orang yang diorang follow, ada orang yang diorang minat cakap benda tu dan diorang ambil itu sebagai satu kebenaran yang hakiki untuk diorang percaya dan diorang sebarkan pula dengan orang lain. Macam juga COVID-19 ni, kamu perlu tengok sendiri secara saintifik apakah kesan-kesan COVID-19 ni kepada seseorang. Memang ada kesan-kesan buruk kepada sesetengah orang dan itulah kerajaan ada meletakkan beberapa golongan yang tidak boleh ataupun ditangguhkan daripada mengambil COVID-19 ni. Contohnya golongan yang mengandung ataupun golongan tua dengan penyakit yang kronik, sebab COVID-19, vaksin COVID-19 itu akan memberikan impact kepada tubuh badan diorang dan semua ini ada dicatatkan di dalam dokumentasi COVID-19 daripada Pfizer itu sendiri. Dan kalau orang ambil masa untuk tengok dan lakukan penyelidikan diorang sendiri, mungkin juga diorang akan buat keputusan berdasarkan apa yang betul dan bukan keputusan berdasarkan teori konspirasi semata-mata. Sebab semuanya berbalik kepada diri kita sendiri. Adakah kita mahu melihat kebenaran ataupun kita mahu percaya dengan sesuatu yang kita tidak tahu wujud ataupun tidak? Bagi saya nampak fakta-fakta tentang COVID-19 yang akan memberikan manfaat kepada kesihatan seseorang. Mau percaya ataupun tidak, semua vaksin pun memang akan ada kesan sampingan. Kamu makan Panadol pun ada kesan sampingan dia. Begitu juga dengan ubat-ubat yang lain. Orang-orang yang menolak vaksin COVID-19 ni mengharap
vaksin tu perfect, mengharap vaksin tu terus boleh menyembuhkan seseorang. Tiada ubat yang macam tu di dunia ni. Tiada ubat yang makan terus baik. Kalau itu bagi saya lah berdasarkan fakta yang saya tengok. Manakala kalau kita melihat benda ni dari sudut konspirasi teori sahaja, kita cuma boleh melihat andaian, dan andaian semata-mata. Orang libatkan benda ni dengan New World Order, orang libatkan benda ni dengan agenda Illuminati dan Freemason. Di mana bukti semua tu? Adakah kita mahu bersandar kepada andaian ataupun adakah kita mahu bersandar kepada fakta yang memang ada di luar sana? Tapi Gowes tahu saya bukan pro ataupun saya bukan anti. Saya selalunya akan berada di tengah-tengah. Anda boleh gelar saya sebagai seorang realis. Realis ni adalah seorang yang cenderung untuk percaya dengan kebenaran dan cenderung untuk menolak benda-benda yang tidak masuk akal. Kan saya buat video ni untuk mengecam mereka yang percaya dengan teori konspirasi. Saya pun salah seorang daripada anda yang minat untuk melihat teori konspirasi ni. Di video yang akan datang pun akan banyak teori-teori konspirasi yang akan saya rungkaikan selepas ini. Tapi macam yang saya selalu ingatkan, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu mudah taksub. Sebab kalau kita terlalu taksub, kita akan mempengaruhi orang lain untuk ikut taksub dengan kita yang kemudian akan memudaratkan mereka pula. Di dalam konteks ini, menolak vaksin COVID-19. Dan itu sahaja daripada saya, sedikit perkongsian tentang apa yang berlaku dan sedikit pendapat daripada saya tentang isu orang yang terlalu taksub dengan konspirasi teori. Apapun, macam yang saya selalu ingatkan, pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Kepada yang di Facebook pula, pastikan anda follow kami di Facebook. Begitu juga dengan di Instagram dan juga Twitter. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi Kubi Go, menarik setiap hari.